Bila ada orang kata, okay, melabur macam mana pula Ustaz? Melabur pun macam tu jugalah. Maknanya bila kita melabur, kita akan beli emas tu dulu. Kalau kita beli emas sekarang ni, kita kata saya tak beli emas menggunakan emas, saya menggunakan duit kertas. Maka Kesatuan Ulama Fiqah Sedunia tahun 1986 telah pun berfatwa, berbincang panjang lebar, tengok dalil, maqasid dan seumpamanya, buat keputusan bahawa duit kertas hukumnya sama macam fungsi emas dengan perak pada zaman Nabi. Fungsi dia tu, fungsi emas dengan perak zaman Nabi kebanyakannya dijadikan sebagai mata wang yang raijah dalam bahasa fiqh muamalat, bahasa Arabnya. Raij maknanya yang circulated dalam negara dan memonopoli keadaan. Monopoli itu maksud saya menjadi mata wang arus perdana. Ya. Fulus pun ada juga yang katakan al-fulus fi dunia wal manfus fil akhirat kan. Ya, itulah fulus ni duit tembaga yang untuk beli benda-benda remeh. Maka dia bukan raij, dia bukan yang mendominasi pada ketika itu. Dia hanyalah sampingan. Yang mendominasi emas dengan perak. Tapi oleh kerana zaman kita ini emas dengan perak tidak mendominasi dalam bentuk mata wang, maka kertas yang mendominasi. Walaupun kertas itu tidak mempunyai intrinsic value, ataupun dalam bahasa orang kampungnya, iaitulah tidak ada nilai tersendiri. Tidak ada nilai tersendiri. Dia kertas saja, dicop je kan. Lepas tu diberi nilai oleh kerajaan. Tapi tetap bila mana dalam kawasan kita negara kita, kita happy bila dapat kertas tu. Walaupun kita kata tak ada nilai pun, tapi kita dapat seronok pula. Kalau tak seronok, bagilah dekat DJ Riz kan. Baik, jadi kita seronok. Bila kita seronok, kita puas hati, maknanya kita sendiri sudah pun mengangkatnya menjadi mata wang. Fungsi emas dengan perak dulu adalah itulah dia, membuat orang rasa puas hati dapat benda tu, dan boleh jadi perantaraan untuk beli barang. Ya, yang mudah, yang maknanya neutral for all. Kan? Jadi kalau kita contohnya saya nak jadikan kambing sebagai perantaraan, senang tak agaknya? Saya nak beli daripada DJ Riz komputer. Saya kata, DJ, saya tak ada duit lah, kambing ada, boleh tak? Dia kata, saya tak mau kambing. Kan susah. Maknanya dia tak boleh jadi perantaraan. Yang boleh jadi perantaraan itulah dia medium of exchange ataupun mata wang. Dan duit kertas memainkan peranan itu sekarang dan juga mendominasikan keadaan. Maka atas sebab itu, Majlis Fiqh Antarabangsa menganggap dia adalah as good as gold and silver. Maka bila jual beli emas betul dengan duit kertas, maka hukumnya samalah macam jual tukar emas dengan perak. Bukan emas dengan emas, emas dengan perak. Sebab dia dua-dua mata wang, tapi mata wang yang dikira lain jenis. Maka dia ada satu syarat saja dalam Islam, iaitulah yadan biyadin. Sebagaimana Nabi SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh para sahabat, nahan Nabi SAW an bai'i dhahab bil wariq dainasaan, ataupun dainan. Dilarang oleh Nabi SAW menjual emas dengan perak secara hutang. Maka itulah dia keputusan yang dipakai oleh Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia untuk beli emas. Jadi kalau kita nak labur, kita kena beli cash, bayar cash, dapat on the spot. On the spot maksud dia serta merta. Pendapat ulama yang paling ringan sekali, mazhab Maliki, mereka kata boleh proses itu, proses nak serah tu 3 hari saja. Itu paling ringan. Yang lain tak 3 hari pun tak boleh. Tapi mazhab Maliki kata 3 hari, bukan sengaja. Bukan kata, okay, DJ Riz, saya jual emas sekarang ni, bayar sekarang, emas nanti Khamis nanti saya hantar. Bukan. Maknanya saya akan hantar sekarang, tapi proses tu dia memakan masa 2-3 hari. Dia bergantung. Maknanya proses dah bermula. Bukan proses belum mula. Bukan DJ Riz, nanti proses nak pergi hantar tu saya fikirkan pada hari 2 hari lagi. Itu kan? Itu delay. Itu berbeza defer dengan delay. Ada bahasa Inggeris lah, tak apa. Maknanya proses sudah mula sekarang. Maknanya saya dah post dah hari ni juga. Maka dekat postman sekarang ni nak hantar, contoh kalau ikut postman lah, ataupun post laju dan seumpamanya. Begitulah